Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita telah selesai mengkebumikan jenazah anak anda kami, Ibadur Rahman Al-Farihin bin Muhammad Tamizi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Peristiwa kematian yang kita saksikan hari ini hendaklah dijadikan i'tibar dan peringatan di sepanjang perjalanan hayat kita yang masih berbaki ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah dia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan serta membalasnya. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha berkuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Oleh itu, sedarlah saudara-saudariku sekalian, kematian merupakan perpindahan dari alam dunia menuju ke alam akhirat, di mana kita akan dibalas setimpal dengan amalan yang telah kita lakukan di dunia. Marilah kita bertaubat dan meninggalkan maksiat yang kita lakukan. Berubahlah sebelum ajal menemui kita. Gunakanlah peluang yang masih ada untuk meningkatkan amalan, kerana dengan amal saleh sahaja kita boleh menikmati kebahagiaan hidup di akhirat. Menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatsba'ul maita thalathatun, fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Yang bermaksud, akan keluar mengiringi mayat itu 3 perkara: keluarganya, hartanya dan amalannya. Maka 2 daripadanya akan pulang meninggalkannya di kubur, yaitu keluarga dan hartanya. Adapun amalnya akan kekal bersama-sama dengannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ingatlah, mati akan menjadi saat yang paling indah jika kita membawa bekal yang cukup daripada amal saleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, maka akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa. Lalu berkata, "Janganlah kamu bimbang daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu." Surah Fussilat ayat 30. Ayat tersebut menceritakan keadaan orang yang beriman dan beramal saleh setelah mereka mati. Bagi orang yang ingkar pula, maka mati adalah kehinaan dan penyiksaan baginya. Firman Allah, "Walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum
Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Yang bermaksud, dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut, ketika hendak putus nyawa mereka, sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka memukul dan menyiksa orang-orang itu, sambil berkata dengan menengking dan mengejek, keluarkanlah nyawa kamu dari tubuh kamu sendiri. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab seksa yang menghinakan kamu sehina-hinanya, disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tidak benar, dan kamu pula menolak dengan sombong dan takabur akan ayat-ayat keterangan Allah. Surah Al-An'am ayat 93. Oleh itu, hendaklah kita sentiasa beringat, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang selamat. Kita doakan juga kepada anak anda kita, Ibadur Rahman Al-Farihin bin Muhammad Tamizi, yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosanya dan menjadikan kuburnya sebagai taman daripada taman-taman syurga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan merahmati beliau dan juga kita semua yang hadir pada pagi ini. Menurut Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, faqad udhina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi, fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Yang bermaksud, aku dahulu pernah melarang kamu menziarahi kubur, tetapi sekarang telah diizinkan bagi Muhammad untuk menziarahi kubur ibunya. Maka ziarahilah kubur, kerana dia boleh mengingatkan kepada akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Berpandukan hadis ini, kita hendaklah sentiasa beringat bahawa tujuan untuk kita datang ke kubur bukanlah semata-mata untuk mengenang kisah silam kita bersama si mati, bukan untuk mengungkit-ungkit sejarah lama, tetapi supaya kita mendapat i'tibar bahawa suatu hari nanti kita akan menerima nasib yang sama dengan si mati. Amat malang jika ada di antara kita hari ini yang masih meneruskan kerja-kerja maksiatnya, masih tidak menambah amal ibadahnya, dan masih leka dengan keseronokan dunia yang fana selepas pulang nanti. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu dengan sia-sia, termasuklah kematian. Bahkan kematian mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Firman Allah, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang mentakdirkan adanya mati dan kehidupan kamu untuk menguji kamu dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Allah Maha berkuasa membalas amal kamu, lagi Maha pengampun bagi orang-orang yang mahu bertaubat. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Oleh yang demikian, hendaklah kita mengambil pengajaran dan memperbetulkan diri kita. Siapkanlah bekalan yang perlu dalam menuju perjalanan ke alam barzakh. Ingatlah, hanya dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah serta jejak salafus salih dapat menjamin kebahagiaan hidup kita, dunia dan akhirat kelak. Janganlah kita terlalu menurut hawa nafsu sehingga leka dan lalai dengan ancaman azab Allah. Kepada ibu bapa, anda perlu ingat bahawa tanggungjawab anda terhadap anak adalah menjadikannya insan yang tunduk kepada Allah, bukan menjadikannya juara pertandingan maksiat. Sebagai suami, anda perlu menjadikan istri anda sebagai wanita dan istri yang mendapat keredaan Allah, bukan menjadikannya bahan tatapan nafsu manusia di jalanan. Sebagai istri, jadikanlah suami anda sebagai tempat mencari keredaan Allah, bukan menjadi puncak laknat Allah ke atas anda semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا دعاءنا نخصه خصوصا إلى روح المرحوم عباد الرحمن الفارحين بن محمد تميزي وأصوله وفروعه ومن ينتصب إليه أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. اللهم انقله من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semua. Masih.